Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Saidatul Adawiyah binti Zulkifli dari kumpulan 5 Dr. Rosam Fawasil, Universiti Sains Islam Malaysia. Kami sedang menjalankan lawatan tapak di Pusat Perkhidmatan Pelupusan Al-Quran yang terletak di Rawang, Selangor. Melangkah masuk ke Pusat Perkhidmatan Pelupusan Al-Quran di Rawang sememangnya menjentik perasaan, lebih-lebih lagi apabila melihat longgokan naskah Al-Quran dan buku-buku agama yang rosak akibat banjir baru-baru ini. Helaian demi helaian Al-Quran diceraikan dan dikeringkan dengan cara dijemur, disusun secara memanjang ataupun digantung menggunakan sepit baju di bawah kanopi oleh sukarelawan yang terlibat. Selepas dikeringkan, helaian-helaian Al-Quran itu akan dibakar sehingga menjadi abu yang sempurna sebelum diletakkan di telaga abu yang dipanggil sebagai relau. Begitulah cara Tuhan memelihara kesucian Al-Quran yang merupakan kalam Allah di pusat pelupusan kitab suci Al-Quran. Kalau pembakaran sempurna, asap tu tak keluar banyak. Kecuali kalau ada plastik, ada kamar. Kalau pembakaran tak sempurna, macam api tu macam tak nak hidup kan. Itu kotor. Plastik. Maka punya dicari yang betul lah. Seperti yang dilihat, inilah abu Al-Quran yang telah dibakar dengan sempurna. Itu tengok juga. Tengok dia punya kepekatan dia. Dia bukan baik. Tak. Kita kalau macam cair, kita akan tambah abu. Kita tak tambah air masa mula-mula je. Sebanyak 240 tan Al-Quran yang telah diterima untuk dilupuskan akibat banjir yang berlaku baru-baru ini. Dia Kita takkan blend, buang abu-abu. dia blend, Dengan air, kita jemur. jemur. Kalau macam satu hari ni panas kan, satu hari Okey, dia okey. dah kering. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Oh, tahu. Jadi dia akan hancur. Tapi bila kita baling kat bawah, bawah laut, dia akan hancur. Oh, maksudnya dia akan terakis. Dia akan terakir. Dia takkan macam seketul-seketul, tak Oh, ada. faham. Sebab dia kena air dia tu. Inilah gambaran yang dapat kami kongsikan di Pusat Perkhidmatan Pelupusan Al-Quran yang dibanjiri oleh Al-Quran yang telah rosak. Akhir sekali, terdapat sedikit perkongsian dan juga pendedahan mengenai cara-cara pelupusan Al-Quran yang akan dikongsi oleh Ustaz Rahib selaku pengurus Pusat Perkhidmatan Pelupusan Al-Quran di Rawang. Kami memulakan proses perupusan ini dengan berpandukan kepada garis panduan yang dikeluarkan oleh Lembaga Teks Al-Quran. Ada beberapa proses yang kita kena buat ya setelah saya menyusunnya, iaitu yang pertama sekali kita proses pengumpulan, di mana kita akan kumpulkan segala bahan-bahan jadi daripada kertas, daripada kayu, daripada bahan-bahan logam, daripada bahan-bahan yang bukan logam, yang Quran-Quran yang telah lusuh, Quran yang basah, Quran-Quran yang seumpamanya tenggelam dalam air banjir, Quran-Quran yang bersalahan cetak daripada kilang. Perlu ditegaskan di sini, Quran satu salah pun akan menjadi Quran itu keseluruhannya bersalahan. Quran adalah satu sumber yang tetap, ya, yang sempurna. Jadi kena sempurna. Kesempurnaan itu adalah menjadi satu tuntutan. Selain daripada buku-buku kertas ni, bahan melalui kertas seperti jemputan-jemputan kahwin, jemputan meraihkan majlis sekian, contohnya majlis hari jadi ataupun majlis menimang cucu, majlis khatan, dia akan tertulis di setiap kad jemputan itu Bismillahirrahmanirrahim yang paling masyhur, dan ada beberapa ayat, potongan ayat Quran. Yang ini yang selalu orang tidak ambil perhatian ataupun terlepas pandang. Itu adalah ayat suci. Kalau kita tidak menjaganya, maka akan mendatangkan kesan ataupun berdosa kepada orang yang mengendalikannya. Selain daripada kad-kad jemputan ni, cakra-cakra padat. Cakra-cakra padat yang kita tak nampak, tulisan-tulisan, tetapi dalamnya mengandungi ayat Al-Quran.
apabila kita pasang di dalam sistem dia akan mengeluarkan bunyi ataupun suara yang melafazkan ayat Al-Quran. Yang ini kita kena ambil perhatian. Kalau kita tidak halusi, kita mungkin terlangkah, terpijak, ya. Selepas proses pengumpulan, kemudiannya kita akan melakukan proses pemeriksaan dan pengasingan. Jadi kita asingkan bahan-bahan ini yang boleh dibakar dan juga yang tidak boleh dibakar. Ini penting ya, kerana kita khawatiri akan berlaku bercampur-campur aduk dengan bahan-bahan yang bahaya seperti bahan-bahan letupan dan bahan-bahan tajam. Selepas menerima, mulalah proses pembakaran. Yang inilah proses yang utama yang perlu saya lakukan, iaitu kita bakar di dalam relau yang telah dicipta khas. Cipta khas oleh saya ambil modal daripada Jabatan Agama Islam Terengganu, ya. Dan relau ini digunakan untuk membakar sekitar purata harian 200 ke 300 kilogram sehari dengan masa pembakaran 4 ke 6 jam sehari. Kalau bakar di relau, dia terpelihara. Apabila terbakar dan debu-debu itu akan terkumpul dalam satu tempat dan terjaga sampailah dimasuk ke dalam bekas yang disediakan di bawah daripada relau itu. Kalau kita buat pembakaran di luar secara terbuka, debu-debu itu berterbangan. Kalau kita bakar dia, perlulah bakar dia sampai peringkat hilangnya tulisan-tulisan itu. Nak menghilangkan tulisan itu perlunya suhu yang panas dan juga abu-abu itu tidak akan ada satu kesan pun, dan dia menjadi satu abu debu-debu yang paling halus sekali. Lepas itu maknanya itu habislah proses pembakaran. Selepas pembakaran, debu-debu itu perlu disejukkan selama 24 jam. Ini bagi mengelakkan debu-debu itu masih lagi menjadi debu yang berapi. Barulah proses berikutnya adalah proses pengadunan dengan air dan menjadikan debu-debu itu ketulan-ketulan ataupun kepalan-kepalan. Selepas pada ketulan-ketulan ini, barulah dijemur di tengah panas dalam tempoh paling kurang 8 jam untuk menjadikan dia betul-betul beku dan padat. Tujuan utama atau motif untuk menjadikan ketulan ini bagi memudahkan dan menjadikan pembuangan di laut itu secara yang betul-betul tertib. Kalau kita bawakan debu-debu ini secara yang debu yang biasa kita lihat, kita buang di laut memang terdedah dengan angin yang sangat kuat. Apabila kita buang di laut, dia akan bertebaran, dan ini satu, dia akan mendatangkan tidak keselesaan kepada orang yang membuangnya. Yang kedua, tidak baik pada alam sekitar, ya. Memang segala-gala apa yang boleh kita buang ni eloklah dibuang di air yang mengalir. Satu sungai, ya, air sungai, yang kedua laut. Jadi antara dua pilihan ni saya memilih laut lah untuk membuang. Pembuangan di laut ni pun ada peraturan dia. Ia hendaklah dibuang di tengah laut, tempat yang telah dipilih. Kalau di Selangor dia dah pilih di kawasan persekitaran Pulau Angsa. Jarak ataupun jauh daripada pesisiran pantai lebih kurang 15 km. Yang itu kena ingat. Tidak boleh dibuang saja di tepi-tepi pantai walaupun dia laut. Tidak ada tertulis ataupun peraturan yang tertentu, tetapi kita mengambil kaedah Al-Quran hendaklah dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Jadi ialah untuk keberkatan, kita tahu yang membawa Al-Quran ini adalah Rasulullah. Sebelum kita buang tu, kita sekurang-kurangnya bacalah Bismillahirrahmanirrahim dan kemudiannya kita berselawat dan buanglah seterusnya.